5 pasukan tentera elit komando terbaik dalam sejarah purba. Pada masa kini, hampir semua negara berdaulat mempunyai unit tentera elit komando mereka sendiri seperti unit elit SWAT Komando, tentera elit Bangladesh, Irish Army Ranger, tentera elit Ireland, GROM, tentera elit Poland, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, tentera elit berjuang dalam perang konvensional, peperangan secara terbuka. Akan tetapi, pada masa sekarang, tentera elit ditugaskan untuk mensabotaj, mengintip, dan membuat propaganda di bahagian sempadan musuh. Peperangan ini dinamakan perang tidak konvensional, unconventional warfare. Pertama, Hoplites, tentera elit Yunani. Tentera Yunani purba ini adalah tentera pertama yang lengkap dengan perisai dan senjata-senjata efisien. Pada awal penubuhannya, Hoplites dianggotai secara sukarela oleh masyarakat kelas pertengahan di Yunani yang dianggotai oleh golongan petani. Hoplites dilengkapi dengan perisai hoplon, kiras penutup bahagian dada, kopis penutup kepala, pelindung kaki, perisai, dan pedang. Berat keseluruhan kelengkapan Hoplites boleh menyamai separuh daripada berat purata tentera-tentera Hoplites, yaitu sekitar 60 pound hingga 70 pound. Strategi yang kerap digunakan oleh tentera-tentera Hoplites adalah phalanx, sejenis strategi peperangan yang melibatkan barisan tentera dengan perisai dijadikan pelindung. Selepas itu, barisan tentera Hoplites akan bergerak perlahan-lahan ke arah musuh sebelum berlakunya close combat. Pada zaman itu, peperangan lebih berteraskan close combat seperti mana yang berlaku ketika Battle of Thermopylae dan Battle of Marathon. Tentera berkuda Yunani, cavalry pula ditugaskan untuk melindungi formasi phalanx di bagian sisi, flank, dan peranan mereka hanya terhad di situ sahaja sehinggalah pada zaman Alexander the Great yang mana beliau menggunakan sepenuhnya kelebihan tentera berkuda. Kejayaan Hoplite yang terbesar adalah ketika Battle of Marathon dan Battle of Plataea. Berbekalkan taktik phalanx, Hoplite berjaya menyekat serangan anak panah tentera Parsi yang mana ia hanya sesuai bagi peperangan jarak jauh. Diriwayatkan bahawa barisan phalanx Hoplite mempunyai 3 barisan sahaja dengan jarak sejauh 1 km. Kedua, Persian Immortal, tentera elit Empire Parsi. Tentera elit ini berkhidmat di bawah Empire Achaemenid yang memerintah Parsi, Iran sekarang daripada 550 BC hingga 330 BC. Yang berkhidmat secara dual task, yaitu sebagai pengawal diraja semasa aman dan standing army ketika berlakunya peperangan. Nama Immortal ini diberikan oleh bapa sejarah Herodotus ketika Battle of Thermopylae 480 BC. Tentera elit Parsi ini diberi nama sedemikian rupa kerana menurut Herodotus, ketika Battle of Thermopylae, tentera elit Parsi ini berjumlah 10,000 orang. Akan tetapi setiap tentera yang mati dan mengalami luka sehingga tidak boleh berperang akan diganti dengan tentera elit yang baru, sehingga kan ia tidak berkurang walau seorang pun daripada 10,000 orang. Oleh sebab itu, kekuatan tentera Immortal sering dikaitkan dengan misteri. Kemasukan ke dalam tentera elit Immortal ini hanya terhad kepada bangsa Median, Elamite, dan Parsi sahaja. Menurut Herodotus, Immortal dilengkapi dengan perisai rotan yang ringan, pedang besar, lebing pendek, dan peralatan panah. Kepala mereka ditutupi dengan kain bagi melindungi daripada debu dan ribut pasir. Antara kejayaan terbesar Immortal adalah ketika di bawah pemerintahan Cyrus the Great dan Darius the Great, yang mana Cyrus the Great telah menggunakan kekuatan Immortal untuk meluaskan Empire Achaemenid dengan menawan Babylon pada 547 BC. Darius the Great pula berjaya menawan India dan Scythia sekitar tahun 520 BC dan 513 BC. Ketiga, Hetairoi, tentera elit berkuda Alexander the Great. Hetairoi adalah tentera elit berkuda yang dipercayai ditubuhkan pada era King Philip II, Raja Macedonia. Kemudian Hetairoi digunakan oleh anak kepada King Philip II, Alexander the Great, dalam misi peluasan empayarnya. Pada era Alexander, Hetairoi amat diguruni oleh musuh-musuhnya dan diakui sebagai tentera elit berkuda yang terhebat dalam eranya. Tentera Hetairoi yang terpilih akan menjadi Somatophylax, yaitu pengawal pribadi Raja Macedonia. Dipercayai, pada era Alexander,
terdapat hanya kira-kira 7 orang Somatoflex yang bertugas sebagai pengawal pribadinya dan mengapalai tentara-tentara Hetairoy selaku jenderal bagi setiap batalion. Hetairoy dikatakan memiliki senjata dan kuda terhebat ketika eranya. Bagi setiap tentara Hetairoy, mereka akan dibekalkan dengan sistem lembing yang sepanjang 3 meter, kiras, baju zira yang diperbuat daripada gangsa, pelindung bahu dan butian helmet. Selain itu, tentara elit Macedonia ini juga dilengkapi dengan sejenis pedang pendek yang dikenali kopis, yang hanya akan digunakan apabila sistem patah dan peperangan jarak dekat, close combat. Dengan kelengkapan ketenteraan ini, maka tidak heranlah bagaimana Alexander the Great mampu meluaskan empayarnya sejauh ke India. Ketika zaman Alexander the Great, Hetairoy selalu berada di posisi paling kanan atau paling kiri bagi melaksanakan strategi Hammer and Anvil. Hammer and Anvil adalah strategi kegemaran Alexander bagi menghapuskan musuh yang mempunyai askar infanteri, pejalan kaki yang kuat seperti ketika menghadapi tentara Parsi pimpinan Darius di Battle of Issus yang mempunyai infanteri bertaraf komando yaitu Immortal. Strategi Hammer and Anvil ini bermula dengan tentara infanteri Alexander yang dikenali Hypaspes mula mengurak langkah dengan menyerang barisan depan infanteri musuh. Tentara berkuda Hetairoy akan berpisah jauh ke tepi bagi memusatkan tenaga untuk menyerang musuh dengan mengejut daripada tepi. Strategi Hammer and Anvil amat berkesan sehingga kan kebanyakan kempen ketenteraan Alexander menggunakan strategi ini. Kebiasaannya, Alexander akan mengetuai sendiri Hetairoy yang melakukan serangan mengejut ini. Keempat, Roman Legion, tentara elit Empire Rome. Roman Legion adalah adaptasi daripada tentara elit Yunani. Hoplites tertubuh seawal Empire Rome ditubuhkannya yaitu 500 BC. Empire Byzantine, Rome Timur turut menggunakan khidmat Roman Legion bagi perluasan empire. Ketika di awal Roman Legion sekitar 400 BC, Roman Legion mempunyai formasi 3 baris. Hastati di hadapan, Principes membentuk barisan ketiga, Triarii, Rorari, dan Exensi berada di belakang. Hastati terdiri daripada pejuang muda dengan baju zirah gangsa dan skutum, perisai tradisional Roman Legion. Setiap mereka akan membawa pedang dan lembing. Tugas Hastati adalah untuk menyerang barisan hadapan musuh dan jikalau diserang, mereka adalah barisan pertahanan pertama. Principes terdiri daripada pejuang berpengalaman yang lengkap dengan pelbagai alatan ketenteraan. Tugas mereka adalah untuk menyerang selepas Division Hastati memulakan serangan. Triarii berada di barisan ketiga bersama-sama Rorari dan Exensi, terdiri daripada pejuang veteran namun masih lagi boleh berperang. Rorari dan Exensi terdiri daripada barisan muda yang tidak mempunyai pengalaman. Barisan pertahanan terakhir tidak digunakan untuk melakukan serangan ke atas pihak musuh. Kegemilangan Roman Legion adalah ketika di bawah pemerintahan Caesar 88 BC sehingga 30 BC. Ketika itu, Roman Legion sentiasa berjaya dalam setiap kampanye yang ketika itu dikuasai oleh komander hebat seperti Caesar, Mark Antony, dan Gnaeus Pompeius Magnus, Pompey the Great. Kejayaan terbesar Julius Caesar adalah ketika pengopongan Gaul sekitar tahun 58 BC sehingga 51 BC. Kejayaan menawan Gaul membolehkan Julius Caesar kekal sebagai satu-satunya pemerintahan dalam Republik Rome. Kelima, Janissary, tentara elit Empire Ottomania. Tentara elit Empire Ottomania ini telah banyak membantu dalam peluasan kuasa dinasti umatnya. Janissary yang membawa maksud pasukan baru ini ditubuhkan pada 1365 oleh Sultan Murad pertama. Namun begitu, terdapat teori lain yang mendakwa bahwa Janissary telah ditubuhkan lebih awal daripada itu, yang didakwa ditubuhkan oleh bapa Sultan Murad pertama, Sultan Orhan pertama. Tentara Janissary adalah perintis kepada tentara moden pertama di dunia. Apa yang perlu diketahui adalah tentara elit Turki Ottomania ini adalah tentara pertama yang dibayar gaji secara tetap mengikut ranking dalam tentara. Pada waktu itu, semua negara termasuk di Eropa hanya membayar gaji tentara mereka ketika perang sahaja. Ini bermaksud Turki Ottomania adalah perintis pertama dalam pengenalan tentara profesional pertama di dunia. Tentara Janissary terbahagi kepada 3 division, yaitu Jemaat atau Jemaat, tentara barisan depan dengan kekuatan 101 orta,
Battalion, Beyliks atau Biolux, pengawal pribadi Sultan dengan kekuatan 61 Orta Battalion, Sekban atau Siernan dengan kekuatan 34 Orta Battalion. Pada zaman modern sekarang, satu batalion mengandungi seramai 720 orang tentara. Pada zaman kegemilangan Turki Uthmaniyah atau lebih dikenali Pax Ottoman, tentara elit Janissary sangat ditakuti oleh musuh kerajaan Turki Uthmaniyah. Ini karena tentara Janissary terkenal dengan semangat gazi, berani mati, taat setia pada sultan dan empayar dan disiplin tentara yang tersusun. Malah, tentara ini memiliki skuad pancaragam tentara yang pertama di dunia, yang merupakan subdivision bagi Janissary yang ditugaskan untuk menaikkan semangat ketika di medan peperangan. Skuad pancaragam Janissary kemudian ditiru oleh pelbagai pasukan ketenteraan lain di Eropa termasuklah di Asia. Ketika di medan perang, tentara Janissary mempunyai beberapa subdivision yang khusus dalam bidangnya seperti subdivision kejuruteraan bagi membina jalan atau jambatan, subdivision bagi skuad perubatan yang dianggotai doktor Muslim dan Yahudi, dilengkapi dengan hospital muda Ali, subdivision bagi skuad membina kemah-kemah tentera, subdivision bagi skuad kulineri terdiri daripada chef-chef tentera. Ketersusunan tentera Janissary menyebabkan ia berada di tahap yang tersendiri. Tentera Janissary adalah pelopor awal penggunaan senjata api dalam pasukannya. Penggunaan bermula sejak awal abad ke-15 lagi, jauh lebih awal daripada Eropa. Pada awal abad ke-16, tentera Janissary mula menggunakan senapang lantak, musket, bom tangan dan meriam tangan, hand cannon. Pengaruh tentera Janissary cukup kuat dalam empayar Turki Uthmaniyah, sehingga akan pembubaran tentera Janissary pada Jun 1826 akibat insiden auspicious menyebabkan dinasti Uthmaniyah sebagai kuasa besar di dunia runtuh. Sungguh menyedihkan apabila warisan kegagahan tentera Janissary hanya boleh dilihat di museum-museum dan gambar-gambar antik sahaja.